Dah live, dah live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. We are live now, Tia. Apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana boleh sama pula kita ni pakai hitam? Tak plan pun. Ya. Jangan, sorry terdengar double suara. Okay. Alright. Sama ke Mak kan? Okay, so you all siapa yang join ni, we're going to start session dengan Mama Tia. So malam ni agak topik yang bukan sedih lah, tapi topik yang memang kena buat kan? Iaitu apa Tia tajuk dia? Wasiat untuk anakku. So kita orang plan lah, nanti kita akan ada siri refleksi diri bersama Mama Tia. So Tia boleh pilih lah hari Tia nak kita buat malam kan? So anak pun banyak dah tidur. Waalaikumsalam. So siapa ni? Zalina, Jahan, Syayan, Tuan Suhaini, Sofia Zarif. Please share, please buat watch party. Niat pahala masa bulan Ramadan ni, kita semua dah tarawih. Bulan Ramadan yang sangat baik. Malaikat sangat suka majlis ilmu. Niat majlis ilmu, kita sedekah Fatihah kepada semua kaum muslimat daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang hidup atau mati, ke Nabi Muhammad SAW, para sahabat, guru-guru, ibu semua kan. Al-Fatihah. Yaya share the stream. Thank you so much. Aila Suhaila, Nasaruddin, Wawa Syamsuddin, Ayu Yuko, Engku Suzilawati. Siapa yang share, boleh nak sebut nama dia Tia? Siapa share yang buat watch kita tepuk tangan. Okay, Nur Hafiza, Aida Zu. Siapa yang dah share, please say done. Okay, we give some time for people to come into the room. Tia, before Tia mula. Yeah. So macam mana Tia, the children? Okay. Okay, Alhamdulillah. Enjoying Ramadan. Syukurlah, Alhamdulillah kan Allah bagi peluang dan ruang. Dan Ramadan ni kalau kita rasa ada masa yang kadang-kadang kita tak dapat capai apa yang kita nak buat tu, the best thing to do is buat, teruskan. Maknanya esok tu buat je lagi. Jangan rasa down sebab nanti tak memberi apa-apa manfaat pun. Kan Mak kan? So kita dia bagus. Kadang kita buat silap. So orang yang buat silap, okay, just do it lah. Yang dah lepas kita buat je. Solution focus je kita. Yes. Okay, mungkin sementara bila kita tunggu mula ni, Tia baca hari tu mula dengan sajak in English. Ni saya baca buku bahasa Melayu Boleh Mam? Okay. May I? Boleh. Okay. Sure. Okay, so ni petikan daripada buku Quranic Parenting. Oh, sekejap tak nampak. Boleh nampak. Quranic Parenting. Oh, letak kat dada macam ni. Okay, Quranic Parenting ni saya beli daripada Rumah Kertas Rami. Saya baca sikit daripada awal. Pandangan kita mula daripada page depan ni. Okey, pendahuluan dulu. Kajian tentang anak dengan segala kompleksitasnya, ni bahasa Indonesia tapi yang bahasa Indonesia yang lebih mudah untuk kita orang Malaysia faham. Sangat menarik. Terlebih kajian itu merupakan isu penting dewasa ini yang banyak diperbincangkan orang. Tidak hanya oleh kalangan psikolog atau psikologis, sosiologis dan pendidik, tetapi juga oleh kalangan teologis, iaitu kalangan agamawan. Hal itu bisa dimengerti sebab akhir-akhir ini banyak kasus di mana anak menjadi korban kekerasan, hak-hak anak mereka diabaikan oleh orang tuanya, bahkan oleh oknum guru yang selama ini dipercaya untuk mendidiknya. Untuk itu, keterlibatan para ahli untuk mengemukakan gagasan inspiratif memang sangat diperlukan. Dalam rangka melakukan advokasi dan edukasi kepada orang tua dan masyarakat agar lebih memiliki kepedulian dan perhatian yang serius terhadap anak. Apalagi Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam, secara normatif juga sangat concern terhadap persoalan anak. Namun ajaran normatif yang sedemikian mulia belum sepenuhnya dipraktikkan masyarakat Muslim. Buku ini mengatakan terbukti di Indonesia yang notabene
mayoritas Muslim, masih banyak kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak, jual beli anak, na'udzubillah, dengan berbagai tindakan kekerasan yang menimpa mereka. Buku sederhana ini mencuba untuk menelisik model pola asuh parenting terhadap anak menurut pandangan Al-Quran. Istilah parenting didefinisikan sebagai the raising of children and all the responsibilities and activities that are involved in it. Artinya, aktivitas membesarkan anak dan seluruh tanggungjawab serta aktivitas kegiatan yang terlibat dalamnya. Untuk itu, setidaknya ada 3 persoalan yang akan dikemukakan dalam artikel ini. Pertama, bagaimana pandangan dasar Al-Quran tentang anak? Kedua, apa saja hak-hak anak? Dan ketiga, bagaimana model pola asuh yang ditawarkan oleh Al-Quran? Masya Allah, saya pun tengok bagusnya, ya Allah. Kita punya, sebenarnya Mak, dalam kita punya agama pun semua dah ada lengkap. Cuma kita tak tahu macam mana nak praktikkan. So memang macam buku ni highlight, sangat penting untuk kita memberi ada gerakan inspiratif, maknanya kena ada satu movement, kesedaran tentang how to raise your children. Dan apa itu parenting, dia kata membesarkan anak-anak dan segala aktiviti yang terlibat dalam tanggungjawab dan aktiviti untuk membesarkan anak-anak tu. Okey, insyaAllah. So buku ni boleh beli melalui Raubah Al-Mikyas, ada di Bani. Nanti saya kongsikan linknya. Kejap dia kena reset balik Facebook ni. Okey dah. Esok akhirnya Tia, sebutkan Mak kata semalam, masa Mak tengah buat seminar magic tu kan. Okey, yes. Ada di Bani. Sorry. Okey, masa? So Mak kata sebenarnya masalah orang semua yang datang kata saya masalah ni lah, suami saya tak semayang, semua akhirnya suami panas baran. Semua pasal ayah, orang panas baran tu dibesar oleh ayah mak panas baran. Yeah. So how you appear, macam mana kita dibesarkan, itulah dah beberapa 7 tahun tu, this 90% of who you are. So Mak kata, apa sekarang ni yang tak fokus on parenting anak-anak you all, nanti 30 tahun lagi anak you jadi macam you sekarang. Tolonglah, ada orang yang seramah pula, tolonglah saya ni suami saya panas baran. Sebab generasi sekarang yang tak jaga parenting, kalau you garang-garang dengan anak you garang anak lelaki you, nanti anak jadi suami panas baran. Isteri yang perempuan pula kena kutuk apa, jadi tak sayang diri dia, dia pun tak sayang diri dia, tak sayang suami, rumah terbercerai. So tak berhenti-henti generasi rosak ni. Sebab tu Mak sangat fikir parenting tu. So siapa yang attend seminar tu, Mak kata siapa yang tak attend parenting course yang ada, memang orang paling tidak bijak. Sebab tu Mak cakap Tia, ayah ni Tia akan bersama dengan Ustazah Isfadia. InsyaAllah. Dan insyaAllah ya, panjang umur kita nak fokus on parenting. Yes. Kan? So saya yakin orang yang ada ni, please, it's on Sunday, is free, just get your friends to come. Cari 5 orang free, panggil semua kawan-kawan, sampai satu pejabat. Because Sunday tak payah nak pergi bawa kereta, dewan, bayar duit, semua tak ada sewa hotel. Just duduk kat laptop, give your time 2 hours saja. I think 10 to 12 tak ingat dah. Seminar ya, 8 to 10. Yes. Kejap saja. 2 jam saja, 3 speaker, get as much people to come in, increase awareness. Yes. Okay, itulah parenting. Ya. Itulah parenting. Audio okey ke? Sebab ada yang tulis bonda sangkut-sangkut. Tapi Tia dengar okey. Okay, so insyaAllah apa yang kita nak buat, renungan kita malam ni, ya Allah subhanallah, bila macam again kita sebutkan, bila di bila di musim COVID yang kita semua tahu, semua di musim wabak ni penyakit dia, semua orang takut apa? Takut kita kena sebab takut pengakhiran hidup. So bila kita menghayati tentang betapa pendeknya masa kita di dunia sementara ini, sebagai ibu dan ayah, lagilah kita terkesan dengan, ya Allah, buatnya kita, na'udzubillah, semua orang mesti tak nak lah kita terpilih awal ke, tak bersedia kan Mak kan. Tapi macam ni jika kita, apa yang kita nak tinggal untuk anak-anak tu. So sebenarnya saya ada buat latihan ni masa memanggil tim Ustaz Farul buat training di syarikat kita dahulu. Ada slot kita buat wasiat untuk anak. Ya Allah Mak, memang semua orang menangis. Orang yang tak ada anak pun jadi boleh menangis sebab sedar betapa menyentuh hati
bila kita part nak tulis wasiat tu, baru kita sedar, ya Allah, bukan wasiat tu nak menulis harta semata-mata. Yes, wasiat menulis harta, ibu dan ayah yang ada di sini, please buat dari sekarang, ada syarikat lawyer ke apa ke, sebab kita tak tahu kan makan, dan tulis wasiat ni sebagai satu ibadah juga untuk mengelakkan apa-apa yang berlaku selepas kematian kita. Tetapi pada masa yang sama, what about yang kita tinggalkan dalam jiwa anak-anak? So bila melakukan latihan wasiat ni, Mak, Allahu Akbar, baru sedar apa yang kita nak pesan dekat anak, baru dah rasa insaf sangat, ya Allah. Lepas tu bila kita dah lalui proses tu, insya-Allah kita akan ingat apa yang kita nak tinggal kepada anak tu dan apa yang kita nak amalkan supaya anak-anak tu sentiasa, insya-Allah, bila kita mendidik, kita ada sesuatu yang macam tadi tu, mindset, heart set, apa yang memandu kita untuk mendidik anak-anak ni. So baru dalam 2 hari lepas, masa sahur ni saya suka buat bincang anak-anak, borak-borak ceria sebab budak-budak tengah ngantuk kan. So masa tu macam mood tu biar happy, cerita macam-macam, dengar kisah anak satu. So cerita-cerita termasuk kisah Nabi Adam. Maaf. Okay, so bila masuk kisah Nabi Adam tu, anak saya pun tanya, kenapa Sofia tak faham tu, syaitan tu dah tahu Allah tu satu, tapi kenapa dia tak nak percaya? Maksudnya, why syaitan tak beriman? Sebab kan dia dah nampak Allah semua tu kan. So saya pun cakap, Sofia, it's because that's why syaitan dikeluarkan daripada syurga ke, Allah marah kerana syaitan bukan sebab keimanan tu, tapi sebab dia sombong. Sebab apa syaitan tu sombong? Sofia pun cakap betul, because syaitan minta dekat, hari tu saya baca, saya tak ingat lah, is it terjemahan Al-Quran dengan Sofia ke, kita menonton something dalam buku. Apa ni, syaitan kata kepada Allah yang dia nak menggoda anak Adam sampai ke hujung masa. So kita bincang sikit. Then from there saya cakap, Sofia, banyak satu je golongan yang kita tak boleh terganggu dengan syaitan adalah orang yang ikhlas. Then from there saya pun kata macam, ya Allah, it's a moment yang saya rasa sangat penting untuk diri sendiri tau, Mak, sebab rasa macam mana kita nak dapat ikhlas, and macam mana kita nak ajar anak-anak ni supaya hidup hati di Tuhannya berpandukan ingin mencari redha Allah. So kat situlah cabaran kita sebagai ibu dan ayah, terutama sekarang dalam zaman era yang macam-macam punya pengaruh yang ada. So kita nak menetapkan satu moral compass ataupun GPS ataupun apalah yang kita nak panggil, keimanan lah, maknanya tarikan magnet apa yang kita nak anak-anak kita ni ikut. So that's why itulah antara renungan yang malam ni kita boleh fikirkan ke arah mana kita nak memandu anak kita, insan bagaimana yang kita nak jadikan anak kita, dan apa yang kita nak tinggalkan, message-message penting. Yang penting bila kita tak ada tu, anak ni akan kenang, oh amak pesan macam ni, ayah pesan macam ni. Nak bayang sedih tu, kita bayang kita dah tak ada masa wasiat tu dibaca. Yes. Maknanya bayang, kita kejam mata, bayangkan kita dah tak ada, bayangkan muka anak kita tengah menangis, sedih ingat kita, tengok baju kita, tengok ni kita. Ni baca, ada orang baca wasiat tu. Bayangkan status anak kita. Ya, betul. Dan masa kita kat kubur, tak tahulah macam mana tu, pencen kubur dah cukup ke belum. Betul, anak ya Allah. Tinggal tu, anak tu jadi liability atau jadi satu investment. Betul. So anak kita ni jadi liability, kita nak bina rasa-rasa kat rumah yang makan kita ke, ataupun bina orang mendoakan kita. Pencen kubur lah basically. Betul. So sekarang ni saya ada kongsikan template wasiat ni, simple je, tapi kalau nak guna yang ni pun boleh. Saya ada share dekat dalam grup Mama Tia Magical Parenting. So saya share kat sini grup ni. Boleh masuk grup ni dan download saya ada baru post. Dia boleh share screen sikit. Dia boleh share screen. Dia pasang kat screen ya. Can. Hold on. So you all, akhirnya satu itu yang wasiat, satu lagi apa kita bayangkan apa anak kita nak kata dengan kita, you all. Itu penting. Wasiat anakku dan keturunanku. Wasiat nama kita, tarikh kita. Yes.
Dah nampak kan? Oh, okay, alright. Okay, so maknanya sekarang ni yang mungkin kita tak tulis lah malam ni ya, tapi saya share ni supaya puan-puan dan tuan-tuan boleh guna and boleh print bila-bila masa nak menulis. Jadi kita bincang sikit, apa sebenarnya kita punya wasiat untuk anak-anak kita. So itu kita punya berpandukan apa yang kita nak bawa anak kita ni ke arah mana, keimanan anak kita tu kita tak boleh guarantee keimanan anak kita macam mana, tetapi kita boleh berikan apa yang kita boleh. Apa yang kita boleh didik, apa yang kita boleh nak berikan, ilmu apa yang nak beri kepada anak, budaya apa yang kita nak tunjukkan. So maknanya kalau bayangkan kita tak ada pun mak, anak-anak tu ingat insya-Allah ingat apa budaya yang ditinggalkan dalam keluarga dan apa yang pesanan-pesanan kita kepada anak, dan terutamanya macam hubungan silaturahim antara adik-beradik, bagaimana hubungan dengan mungkin kawan kita yang kita nak anak-anak kita ikut. So maknanya from there kita boleh tengok profesor saya. Okay, boleh tuliskan bersama ya. Mungkin mak nak share sikit kalau mak apa penting dalam menulis wasiat untuk anak-anak. Sebenarnya mak dah tulis wasiat dah. Kalau mak dah ada dah apa nak cakap kan. So memang masa mak buat wasiat tu memang mak nangis kan. Maknanya untuk beli wasiat tu seorang lah nama Tia apa mak cakap. Ania apa nak cakap. Adam apa mak cakap. Aiman apa mak cakap. Semua seorang-seorang mak cakap. Dan bila mak fikir balik apa yang mak fikir tu kan. So kita ni akan tinggal pada anak kita, mungkin pasal mak you dah besar kan, so mak dah tahu you perjalanan. Tapi bagi ibu-ibu, pada mak sangat pentingkan silaturahim adik-beradik. Sangat-sangat. Sebab kita nak bila kita dah tak ada perhubungan adik-beradik, menantu mak, anak cucu, sepupu tu, bukan anak tak ramai dua saja. Kalau mak dah tak ada, yang mak nak ialah you all adik-beradik macam adik-beradik. Sangat sayang menyayangi, macam satu keluarga. Sebab sebenarnya kalau kita tinggalkan anak kita nak anak kita menyambung silaturahim. Macam kita ada mak kita ada kawan. Kawan tu tiba-tiba mak kita meninggal. Kita buat baik pada kawan mak kita pun dapat pahala. Mak kita dapat kiriman yang baik. So bayangkan kalau kita adik-beradik, bila mak kita dah tak ada, kita menyambung silaturahim, kita berkasih ibu kita akan sangat bahagia. Dan bagi you all yang anak kecil lagi ni tentunya agama lah kita nak pencing kubur. Macam Nabi Yaakob kan siapa kau nak sembah. So kita nak tentukan kita sifat ketuhanan yang kuat. Anak kita sebelum kita meninggal dunia, anak kita kenal Allah. Sebab tu mak tadi share dengan Tuan Zanul Hafizah, mak belajar dua perkara Tuan Zanul Hafizah. Bila mak dengar dia kata apa? Ilmu yang kita beri pada anak tak ada ilmu lain. Ilmu kenal Allah. Betul. Dan aktiviti kita setiap hari tak usah buat benda lain. Pembersihan jiwa. Tazkiyatun nafs. Betul lah orang bersihkan jiwanya. Because the key to everything you pembersihan jiwa. Kalau jiwa tak bersih, you tak boleh syukur. You tak boleh sabar. You tak boleh sayang orang. You tak boleh lihat diri you. You tak boleh sedekah. You tak boleh silaturahim. You cannot do anything kalau jiwa tak bersih. So mak kata ada new normal now. Now ni banyak macam-macam. Besok ada live macam-macam orang interview mak macam-macam dah ni. Semua tanya pasal new normal. New normal, Prof. Apa pendapat Prof new normal? So pada saya new normal ialah penataan jiwa. Pembersihan jiwa ke arah qalbun salim. Ke arah jiwa yang tenang. Kalau kita didik anak, tak ada sifat tenang, hayyin, tak ada sifat lembut, layin, tidak ada sifat tawaduk mesra dengan orang qarib dan tidak ada memudahkan urusan. 4 sifat yang dijauhkan api neraka ni alangkah ruginya. So maknanya wasiat kita pada anak-anak ialah kenal Allah, sempurnakan ibadah, lembutkan akhlak, jaga silaturahim, jadi orang bermanfaat. Semua ni, then only you tell, okay, I have some money, gunalah ni untuk you punya tu. Tetapi macam Tia dengan Mak sama lah Tia, bukan apa kita tinggal pada anak kita, tapi apa kita tinggal dalam jiwa. Bukan inilah yang nak bawa dia sampai ke akhirat. Betul. Tia? Betul, sangat-sangat. So maknanya daripada situ macam untuk ibu yang mengandung kan, macam saya memang saya niat nak kupas sikit pasal mengandung. Sebab tengah mengandung Alhamdulillah. Pertama bila kita dah mengandung tu, first kita nak buat adalah apa kita niat untuk anak yang kita mengandung tu. So apa kita punya
perasaan tu dan apa kita niatkan kepada anak tu. In fact saya dengar ni pun daripada, ingat tak dulu ada program Fattabi'uni tu yang ada Habib apa yang selalu kongsi sunnah-sunnah Nabi SAW tu. So Ya. memang dia ingat masa tu dia kata what you should do when you're pregnant is first thing terus niatkan apa yang kita nak dekat anak tu. So maknanya memang kita niat nak anak yang beriman, bertakwa, anak ini jadi hamba Allah, khalifah Allah yang akan meneruskan dakwah, yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, yang akan menjadi, mari kita macam wakafkan anak kita kepada Allah, serahkan, maknanya aku mengandungkan anak ni nak jaga sebaik-baiknya for Allah, lillahi ta'ala. So that is the best. So from there, kita tak akan rasa macam bangga ke, nak terlalu stres sangat dengan anak ke. Yang penting kita buat yang terbaik. Sebab niat adalah permulaan segala perbuatan. So daripada sekarang bila kita mengandung, kalau ada yang sedang mengandung, baru mengandung lagi lah untung kan, sebab niat adalah permulaan segala. Okay, sebab maknanya siapa yang belum mengandung ke pun daripada sekarang kita niat apa yang kita nak untuk anak tu. And then sepanjang kita mengandung pun kita boleh menghayati erti kuasa Allah, di mana mengandung itu adalah di luar bidang kuasa kita, bukan kita. So mana memang ramai ada yang tak tulis, Dr. Tia doakan saya pun mengandung juga, saya nak sangat anak, ya Allah, amin, 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 insyaAllah. Walau bagaimanapun daripada kita ni ada anak ni pun bukan kita. Itu penting. Jangan rasa sebab kita, usaha kita, kita jenis mudah mengandung, jenis rezeki murah kat mengandung ke apa ke. Alhamdulillah, sebab walau macam mana pun tak ada kuasa langsung dalam kejadian manusia tu. The miracle of kejadian ciptaan kita ni pun, yang chances satu dalam berapa ratus juta tu, Allah pilih ini untuk insan yang Allah dah pilih tu without any of our control. So bila kita hilangkan rasa macam it's mine, I am memang jenis I ni more senang nak mengandung, so macam it's all about us. Level makhluk, level kita ni macam kita ni berkuasa sangat dalam dunia ni. Sedangkan ya Allah, saya kadang macam anak kan bila dah lahir, baby yang helpless, baby tu dengan tak ada kederat untuk hidup tanpa bantuan kita. Maksudnya kita kena bagi dia susu, kita kena bagi dia jaga pampers, keselamatan dia semua kita jaga. Tapi pada masa yang sama saya tengok, ya Allah, anak ni macam secara miracle Allah besarkan tanpa apa-apa. Saya buat usaha je bagi susu semua, tapi Allah yang bentuk dia tu. Besar, makin besar, tangan makin besar, tiba-tiba kontrol leher dia boleh kuat. And macam the gradual process is all from Allah. Everything is from Allah. So bila kita sedar tu, parenting ni, pada saya parenting hanya memang kena bermula daripada hati. Parenting bermula daripada keimanan dan ketakwaan kita. Bukan daripada level akal, bukan daripada level superficial je. So maknanya bukan untuk kebanggaan, bukan dia ada anak tu masa ni dah rasa nak pakaikan pakaian cantik untuk menunjukkan kawan-kawan, terlalu bangga dengan apa. Boleh bangga, kita bersyukur, tetapi sedarlah tanggungjawab kita, tugasan sebagai amanah yang Allah berikan ni, dan pada masa yang sama bukti kekuasaan Allah. Kejadian anak tu bukti kekuasaan Allah. Dalam kita mengandung pun miraculously hidup, berkembang, Allah izinkan anak tu boleh develop dalam keadaan yang cantik, sempurna, mengikut ketentuan Allah. So sama juga, saya pun ada pengalaman mengandung anak yang secara fizikal tak sempurna. Otak dia tak seperti yang sempurna, yang biasa kita cakap sempurna. Tetapi itu semua kuasa Allah. Dan kita dapat lihat juga hikmahnya. Mungkin kita nampak sesuatu itu buruk untuk kita, tapi sebenarnya sangat baik untuk kita. So macam mana pengalaman saya juga, 3 tahun lepas mengandung dengan arwah Muhammad 2017, rasa macam berita paling buruk bila kita dapat tahu macam ni. Tapi subhanallah, as years to come, ya Allah, that's like the best thing that could have happened to me. If not, maybe saya tak akan mencapai tahap rasa sedar kuasa Allah semacam sekarang. Mungkin saya pun lagi banyak usaha, tetapi maksudnya
kita lihat hidup kita ni sebagai hamba Allah, menghambakan diri kita dengan kuasa Allah yang maha besar, maha agung. So kita nak lakukan terbaik sebagai ibu dan ayah agar anak-anak kita dibesarkan mengikut apa yang Allah inginkan, insya-Allah. So kita kena tanya persoalan tu, ibu bapa yang bagaimana yang saya perlu jadi untuk anak ini, dan bagaimana kita nak tahu ibu bapa jenis macam mana kita perlukan. Agaknya what does Allah want from me? Itu kita boleh ask a good question for ourselves. What does Allah want from us? Apa yang Allah kita tak tahu, kita tak akan tahu, kita bukan Allah, kita tak ada kuasa menilik apa mana kita tak ada, tapi maksudnya secara akal kita, iman kita boleh tahu apa yang memilih baik dan buruk. So itu sedikit panduan lah untuk ibu-ibu yang mengandung, insya-Allah. And then kalau siapa yang sedang mengandung pun, it's important to be positive dan yakin tentang selagi di dalam rahim memang sepenuhnya jagaan Allah. Kita tak nampak. Scan tu secara ikhtiar manusia je kan, mak, tak semestinya 100% accurate pun. Kadang-kadang ada scan keluar lain, yang ni keluar lain. So maknanya from there kita nampak at the end of the day bagaimana kita bergantung dengan Allah dan tawakal dengan apa yang Allah boleh buatkan untuk anak-anak kita ni. InsyaAllah. Semput sikit jap. Mungkin lepas makan. Okay. Oh ya, saya nak share, bukan nak share, nak jawab soalan a few people tanya saya dekat komen ni. Kadang-kadang nak type tu tak sempat. Bukan tak sempat apa, sebab kita baca sekali lalu je kan. Sekejap ya, saya buka the questions. Sekejap ya, mana dia punya. Okay. Alright, ada yang bertanya saya. Assalamualaikum Mama Tia, Puan Zaliha binti Dullah. Boleh bantu saya, anak nombor 3 saya dah 10 tahun, masih tak lancar membaca. Perwatakan dia manja dan kalau di rumah, ayahnya suka tengok TV, serta tengok handphone dan kurang suka buat homework. Bagaimana Mama Tia nak bagi anak lancar? Contoh macam saya, pelbagai buku basic membaca saya dan belikan dan dia dah buat. Mama Tia boleh bagi pandangan. Okey, so anak umur 10 tahun, belum lancar membaca. Dia manja dan kalau di rumah ayahnya suka-suka tengok TV. Saya tak tahu anak puan mula tengok TV tu daripada usia awal ke ataupun baru-baru ni. Tetapi kalau bagi anak yang peringkat awal ni memang dah biasa dengan gadget dan TV dan sebagainya, ada kemungkinan besar memang akan memberi kesan kepada perkembangan otak. Tetapi pada masa yang sama, sebagai ibu, kita boleh masih melakukan usaha kita. Be hopeful. Okay? Yang penting saya punya message adalah be hopeful. Sentiasa penuh dengan harapan dan yakin yang insya-Allah boleh, anak ada potensi. So mungkin strategi kita kurang tepat. Bila kita melihat sesuatu keputusan itu tidak seperti yang kita inginkan, lihat balik kepada strategi apa yang kita gunakan. Macam formula 2+2 sama dengan 4. Tapi kalau kita buat 2+2 asyik sama dengan 3, asyik sama dengan 2, kat mana salahnya? Mungkin kita letak 1+1 = 2. Maksudnya there's something yang kita kena ubah dalam kita punya formula untuk mendidik anak tu. So contoh dalam Montessori, pendidikan Montessori, pendekatan untuk membaca itu bermula stage by stage atau step by step, mengikut fasa sensitif anak ataupun dia panggil sensitive period. So anak-anak ni memang Allah dah buat, dia memang ada sensitive period dia. Sebab tu kalau kita lihat anak kecil suka kepada macam benda kecil-kecil, dia suka kepada benda yang teratur, hidup dia ada order. Itu memang actually naturally that is what Allah buat dalam fitrah manusia. Tapi kita, bila kita kurang kesedaran dan ilmu tentang itu, kita terlepas sensitive period tu. Okay, so especially mungkin dah usia dah lebih lanjut 10 tahun, mungkin kita dah terlepas. Tetapi saya memang ada juga come across pendapat dan juga kajian setengah para pendidik yang menunjukkan it's okay, umur 10-11 tahun membaca pun tak apa. Maksudnya sebelum tu tak reti membaca pun it's okay. Cuma mungkin kita kehendak
pendidikan kita, kehendak masyarakat kita tak boleh menerima kalau anak-anak yang lebih usia kecil ni tak boleh nak membaca lagi. Tetapi apa yang puan boleh buat sekarang adalah tukar teknik. Mungkin anak tu, satu, adakah dia ada punya masalah? Sebab itu memang wujud. Macam contoh masalah disleksia. Itu something yang memang wujud. Memang ada bahagian part of the brain tak boleh nak recognize properly letters and words. So ada teknik pula. So cari siapa yang pandai mendidik orang yang disleksia. Dan kalau bukan disleksia pun, puan saya sarankan baca mengajar membaca contoh teknik Montessori. Saya gunakan phonics dan anak saya Masya Allah saya lihat sebulan lebih dah boleh baca dah 3 perkataan, a few words. So from there maknanya it's consistency. Sikit-sikit pun tak apa, sikit-sikit setiap hari pun dan kurangkan of course pendedahan gadget dan sebagainya. Kalau anak tu masih nak melihat sebab itu di rumah ayah dia saya tak tahu kenapa, macam mungkin ayah tu ada kuasa untuk kontrol anak tengok TV ke apa, but at least dengan kita disiplin. So contoh macam saya dengan anak saya, mereka tahu kalau dengan saya disiplin sikit. Okay, nak baca Quran, baca Iqra, membaca learning is with me. So mungkin dengan bapa dia more to fun, nak tengok cerita ke, dia nak main game ke apa ke, it's fun things with baba dia. So it's okay, at least ada orang yang nak tolong layan dia punya fun part tu. Okay. Okay, apa ni, satu lagi yang ni kata, ya Allah Mama Tia, ni yang saya duk risau ni, anak nombor 2 masih merangkap membaca umur 6 tahun. Padahal bila tengok kakak 6 tahun dah lancar, saya dah mula compare, kesian kan anak-anak. Start sekarang saya realise bagi peluang anak-anak berkembang secara normal, tak payah paksa-paksa, nanti saya stres. Alhamdulillah, terima kasih. Okay, terima kasih perkongsian, Alhamdulillah. So jangan compare anak, tahan kehendak untuk kita. Kadang macam nak compare kan tapi tahan, it's okay, tak ada memberi faedah apa-apa pun ke anak tu. Kalau nak compare pun dalam hati tu je lah, tapi tak apa ya, zahirkan apa yang kita comparekan tu dan tak perlu kita stres sangat tentang anak sebab kalau lihat perjalanan jauh lagi, insya-Allah banyak lagi peluang anak kita boleh belajar. Okay, soalan ni, Assalamualaikum Mama Tia, saya sangat nak bertanya, bagaimana kalau ibu seorang-seorang struggle untuk didik kasih sayang tapi ayah tetap dengan dunianya menggadah handphone, main game siang malam. Anak-anak terikut ayahnya, anak-anak juga jadi cranky dan hyper. Bagaimana seorang ibu nak struggle untuk anak-anak yang macam ni sendiri? Okey, saya akui ini adalah satu faktor yang sangat menyebabkan stres di kalangan ibu. Sebab ibu ni kebanyakan daripada kita perempuan ni memang suka mencari ilmu. Tengoklah kita pergi kursus ke seminar, apa yang memang perempuan. Naturally we like to learn dan kita ada kesabaran untuk mengikuti kursus ke pembelajaran tu secara berjam-jam kita sanggup duduk. Tapi lelaki ni otak dia ke dia punya nature ke memang bukan, kebanyakannya bukan macam tu. So melalui itu kita nampak sebab tu ibu ni mungkin lebih kesedarannya untuk mendidik, lebih skillnya untuk mendidik. Na'udzubillah, bila suami tak dapat memberikan kerjasama dan tidak faham, puan kena cari satu cara ataupun find out how can you educate your husband. It's very important. Tapi macam tadi saya katakan, kita kena jadi watak yang ibu macam jadi anak-anak recognize, oh okay, ini role ibu. Maksudnya dia tahu kalau dengan ibu belajar ataupun mendidik, memberi mereka ilmu yang baik itu daripada kita. So maknanya anak ni boleh dah associate kita punya role, okay? Mungkin nampak boring. Kita semua memang tahu kan, banyak benda kadang tak faham apa mak kita buat masa kecil-kecil dulu. Tapi bila dah besar baru sedar, oh my god, nasib baik mak aku strict, nasib baik mak aku ni, nasib baik mak aku ni, baru kita sedar. So it's okay, keep on going with apa prinsip yang kita ada untuk mendidik anak dan doa banyak-banyak. Don't give up, insya-Allah. Walau macam ni kita hopeful dengan anak, hopeful dengan suami juga. Letakkan harapan. Yang genggam hati suami Allah, yang menentukan pendapat suami tu Allah yang boleh bantu kita. So insyaAllah don't give up puan. You are doing your best, which is good. At least the first step, kita dah tahu yang kita nak mendidik, nak buat yang terbaik untuk anak tu adalah satu permulaan yang sangat baik. Doa, satu lagi doa tu ya. Doa, yes, doa banyak-banyak, insya-Allah. Don't give up. Mungkin ambil masa bertahun, mungkin ambil masa seminit, 2 minit pun tak apa. Keep on going.
Alright. Okay, saya nak kongsikan satu buku saya baca sekarang ni, Understanding the Human Being. Buku ni saya pinjam daripada Nusaibah sebab memang saya cari kat Malaysia mencabar sikit lah. Kadang buku daripada overseas ni kan. Sebab saya cari dalam Kindle version pun tak ada. So, saya boleh kongsikan dia punya ni lah, antara apa, dia punya isi-isi penting. So, this book is called Understanding the Human Being, The Importance of the First 3 Years of Life by seorang doktor yang lebih kurang maknanya antara anak murid Dr. Montessori ataupun pernah ni lah ada Montessori Education. So saya sangat suka buku ni kerana bila doktor yang menulis ni kan, so dia banyak fakta saintifik macam perkembangan saraf, perkembangan otak anak-anak, dan sangat best. And yang penting, the point of this whole book is ibu dan ayah, macam tadi kita sentuh tentang mengandung. Kalau siapa yang sedang mengandung, kena sedar dan tahu yang anak tu dah boleh mendengar, anak dah boleh detect dia punya sensation tu, mendengar, melihat pun lampu pun sebenarnya dia boleh ada reflex, dan kita boleh sentuh perut kita dengan light pressure untuk anak tu ada tindak balas. So bila kita biasakan lakukan macam ni, satu dia akan createkan bond antara kita dengan anak. Lepas tu createkan kita sedang mengajar sebenarnya anak tu. Dan sebab itulah anak yang dididik dalam suasana yang kita selalu dengar Al-Quran, selalu dengar, kan ada satu Agi kongsikan seorang wanita ni, dia boleh, remaja kot, perempuan dia boleh hafal Quran sekejap sangat sebab rupanya masa, mungkin mak dia guru Al-Quran ke apa ke saya tak pasti, tapi selalu tak baca Quran sampai anak dia mungkin daripada dia dalam rahim dah biasa dengar, dah hafal. So dia punya potensi untuk belajar tu non-stop dan beyond daripada our capacity. So this is one thing that saya learn from this book. And then sangat penting untuk kita memberikan anak-anak, terutama yang macam masih bayi tu, peluang untuk mereka explore. So kurangkan menyekat pergerakan mereka. So menyekat tu kita mungkin bedung terlalu lama, banyak pakai sarung tangan terlalu lama, tak bagi buat tu, tak bagi buat ni. So sebenarnya anak ni kita kena berani. Bila kita tak berani, kadang takut ke apa kan, boleh letakkan anak tu, bagi dia peluang banyak untuk bergerak, banyakkan masa untuk menyarap, tummy time, and then menyusu badan tu of course lah sangat bagus. Saya pun dah janji dengan diri, ya Allah, insyaAllah kalau kali ni aku menyusu, tak nak tengok handphone, sebaik mungkin boleh berinteraksi dengan anak, mungkin masa tu kita boleh baca Quran, zikir, banyakkan interaksi dengan anak tu secara direct, kerana sangat memberi kesan kepada perkembangan otak anak itu, perkembangan jiwa anak itu, dan insyaAllah semoga kita dapat menangkap peluang-peluang sensitif yang anak tu ada untuk kita berikan rangsangan dan stimulasi yang baik untuk anak-anak ni. Okey, itu je lah setakat saya dah baca. Dan buku ni aja menyentuh juga sangat penting peranan bapa. So ayah dan bapa yang ada ke, dengar ke ataupun boleh kongsi nanti, sangat-sangat penting peranan ayah. Bukan ibu sahaja berperanan untuk membesarkan anak, bukan ibu sahaja berperanan untuk memberikan kasih sayang dan warmth, tetapi ayah sangat penting. So melibatkan diri dalam penjagaan anak, dalam mendidik anak, nurturing anak itu, supaya anak itu berkembang dalam keadaan emosi yang stabil, merasai apa itu kasih sayang ibu dan ayah secara mutual, ibu dan bapa. Ya, apa kesan ayah kepada anak perempuan? Okey, kesan ayah kepada anak perempuan ni sangat besar. Actually anak perempuan dan anak lelaki. Memang saya tahu sendiri pun kalau kita lihat kepada ni sebenarnya pemerhatian saya lah. Dulu saya selalu tengok, saya suka masa manja-manja kan. Datuk suka tengok kembangan artis kan, terutama artis Hollywood tu. Dan saya selalu perasan kan masa tu, kenapa all these artis ni always ada problem with their dad? Yang Hollywood lah, terutama Hollywood kan. Banyakkan diorang ni kan single mom, bila mungkin anak, minta maaf cakap, belum kahwin lagi, mak ayah dia dah dapat mengandung, dan mungkin dia abaikan oleh ayah. So from there kita nampak actually
the absence of a father ataupun ketidakhadiran ayah dalam hidup anak tu akan berkesan emosi dan juga jati diri dan imej diri dalam anak tu. Anak tu seolah-olah macam tak ada pegangan yang kuat. So they don't have a strong sense of who they are, and then dia tak strong in terms of who they believe they are. So maksudnya from there nanti dia akan terkapar-kapar. Bila dia besar tu dia tak tahu identiti dia. Dia nak jadi, mungkin dia attention seeking, dia Pasal tak ada bimbingan ayah ke apa Tia maksudnya? maksudnya bila tak ada bimbingan ayah ataupun kehadiran ayah. So ayah tu actually is very important sebab no matter what, ibu ni memang naturally memang menjaga anak kan. Tetapi ayah tu memang faktor yang penting untuk memberikan kepada confidence anak, untuk memberikan anak itu memberikan anak itu kasih sayang dan juga kelengkapan dalam kasih sayang tu. So kalau kita lihat pun dalam Al-Quran, Allah always talks about the fathers of these people. Maksudnya Nabi ni ayah dia kan. Banyak sebenarnya peranan ayah tu is more important actually. Sangat penting. So ayah di luar sana, anda punya peranan sangat penting. Memberikan ilmu, memberikan pemahaman, memberikan kasih sayang, memberikan role model kepada anak. Bukan ibu tu sahaja. Okay, insyaAllah. Sebab itulah saya ambil yang memang sangat penting lah ayah ni berperanan dalam hidup anak-anak. So sebelum, mungkin ada yang menonton, kalau ada yang menonton yang belum kahwin lagi, jejaka-jejaka yang belum kahwin lagi, daripada sekarang persiapkan diri menjadi orang yang kuat. Jangan membazir masa. Usia muda kita ni membazir masa benda-benda yang lara, benda-benda yang membawa kita perkara tak berfaedah. Nanti dia punya hasilnya pun jadi kita orang yang tak ada matlamat, tak boleh nak mendidik anak, nak bimbing, baru kita terkapai-kapai nanti. So from now, build who you want to be, bina identiti sebagai lelaki tu, nak membina keluarga macam mana. Biar kita yang ayah tu menjadi imam, menjadi pendidik, menjadi ketua kepada keluarga tu. InsyaAllah anak-anak akan lebih terkesan dan saya yakin insyaAllah punya jati diri yang lebih kuat. Dan ayah tak semestinya kena jadi keras, kena jadi garang, kena jadi tak boleh senyum. Sedangkan that is not the sunnah at all. So at the end of the day, bila kita menghayati kisah Rasulullah SAW, apa itu dalam Al-Quran, kita tahu sunnah kelembutan, akhlak yang baik. Itulah caranya yang diajarkan untuk kita semua. Okay. Ya, maknanya kalau kita kenal seseorang, orang tu kuat main game. Hai Samiha. Hai, Assalamualaikum. Okay, so Mas. Kenapa dia ada background one dekat beach? Orang dekat beach lah ni. Memang Samiha pula dekat apa tu? Tema dekat outer space ke? Wow. Samia boleh pergi dekat space tapi Samia tak pakai astronaut punya suit atau anything yang macam tu. Wah, Sarah boleh breathe dekat space. Sepatutnya kena pakai kan. Magical. You're having a magical life. Ya, so Mak nak tanya. So kalau orang yang kenal orang, tiba-tiba orang tu kuat main video game, you think it's a husband material atau macam mana? Kesian kan? Kesian. Mungkin saya rasa macam ni lah. Mungkin orang yang belum kahwin lagi tu, bila dia main game tu, dia masih lagi tak ada rasa that sense of responsibility. But as long as that person has that initiative or that desire to want to educate, be responsible for the family, insya-Allah benda tu boleh win off. Maksudnya saya taklah terus nak kata teruk daripada awal ke apa, tak pun, wallahualam. But at least kalau kita menyepi bakal suami yang memang suka main game ke apa ke, daripada sekarang dah boleh cakap, adakah you lihat diri you akan sentiasa main game je sepanjang kita berkahwin ni? Akan berkahwin, ataupun you ada aspirasi untuk menjadi seorang bapa yang mendidik. Daripada sini kita dah boleh mulakan perbincangan lebih mendalam supaya insya-Allah kita dapat bentuk keluarga bersama yang betul-betul benar mengamalkan apa yang sepatutnya ibu dan ayah itu punya peranan, insya-Allah. Saya setuju tak kalau belum kahwin, kita buat macam discussion, agreement, apa plan, perancangan untuk rumah tangga tu.
Yes, Kahwin. yes, I agree. Yeah, I sangat agree and okay, sangat-sangat setuju sebab apa ni, kalau tak kita tak tahu kita punya hala tuju dengan bakal suami nanti dengan keluarga. Ya. Assalamualaikum. Okay, apa ni, kalau tak kita tak ada macam hala tuju nak ke mana lepas kahwin tu. So memang saya sangat setuju tulis apa, buat perjanjian or masing-masing dalam, sebab sebelum kahwin ni dia masih lagi level yang sama kan. So kita boleh cakap dengan bakal suami pun macam kawan, kita boleh menentukan kita punya hak apa kita nak. So sebelum kahwin tu semuanya okey kan. Tapi lepas kahwin tu mungkin dah lama-lama jadi isteri ni kadang dah takut nak tegur suami ke apa, saya tak sure. Tapi before kahwin tu it's a good opportunity to discuss dan bincangkan apa yang kita nak jadi bersama. Mak kata actually kalau tengok sekarang ni kan, how ibu bapa raise the sons. Dia sedang mendidikkan anak-anak lelaki nak jadi ayah. Dan ibu-ibu yang mendidik anak perempuan jadi ibu. So tiap waktu mak sangat berpendapat lah, kalau kita didik seorang wanita, kita sedang menjaga satu generasi. Tia setuju tak? Yes. Betul. Sangat-sangat betul. Kita kena sentiasa do our best. Sebab kalau kita, maknanya kita macam contoh kita mendidik anak tu, bukan lihat anak tu je. Apa di belakang anak tu, bakal apa dia nak pimpin, dia nak tinggalkan kesan apa di dalam dunia ni. So yes, I agree. Sangat-sangat-sangat. Okay. Okay ke Mak, insyaAllah? Okay. Good. Okay, thank you everyone. Alhamdulillah. Semoga insyaAllah semoga mendapat manfaat. So what are you going to share nanti hari Ahad nanti? What sort of topik tak nak cakap pada parenting di hidup hari Ahad nanti? Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu. Sabtu ya? Bukan hari Ahad ni? Berapa bulan? 9 Mei. bulan. Share lagi dia punya ni Hanif. Share dia punya. So bagi siapa nak daftar tu, hari Sabtu 9 Mei tulis ya? Pukul berapa? Okay. 8 pagi hingga 9:30 pagi. Sabtu 9 Mei, link dia ada. So maknanya kita ajak family lah selalunya. 5 orang daftar dan dapat free. Ustazah Isfadia seorang sangat kita tahu very iconic. Dr. Izzat Abu Bakar, dia talk about the brain Yes. So siapa yang nak tahu how parenting, saya cadangkanlah. Please attend this and niat jadi bapa yang baik insya-Allah. Yes. Kejap ada orang tanya, Mama Tia, is it true that kita kena beri anak rasa pengalaman main game? Maksudnya tak boleh haramkan langsung game untuk anak umur sekolah rendah kerana zaman sekarang zaman gadget. Okay, saya rasa, ni pendapat peribadi, terpulang kalau memang rasa game tu penting tu, tapi gadget tu sebenarnya teknologi ni luas. Gadget tu luas. So bukan hanya tertumpu kepada gadget equals to game. Okay, gadget or teknologi adalah equals to banyak lagi benda. So mungkin kita nak terokai bidang minat teknologi untuk anak tu membuat sesuatu yang boleh memberi manfaat. Mungkin boleh dia belajar graphic design ke, mungkin anak boleh belajar buat video ke, boleh belajar buat apps ke, or something yang boleh memberikan anak tu manfaat dan juga kepada orang lain. So saya rasa scope game or gadget tu kita kena luaskan lagi. Teknologi is not just stuck to game. Okay, saya khawatir takut bila terlalu bagi anak dah suka, sebab bila main game ni dia menarik, warna menarik, ada satu design dia punya reward system tu cepat dapat, buat ting 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 main dapat naik dia punya level or something. So itu dia ada semacam instant gratification. So anak ni dia tak belajar untuk delayed gratification. So bila ada instant gratification tu jadi anak addicted. Instant gratification tu maknanya senang, cepat buah hati. Cepat buah hati, cepat menang. So dia tak ada rasa that desire to bersabar. Okay, so saya tak pasti pendapat siapa tu yang patut bagi main game. But again, kita kena faham teknologi dan gadget meluas, bukan hanya stuck kepada game.
So kalau kita nak betul-betul ajar anak teknologi, agar teknologi itu digunakan dengan takwa, dengan kekuatan, dengan manfaat. So kalau bagus buatnya anak kita dah pandai buat satu app yang boleh digunakan untuk dakwah, yang boleh digunakan untuk berkongsi ilmu. Masya Allah. Boleh menggunakan sesuatu yang beri manfaat kepada orang lain, why not? Right? So okay, insyaAllah saya harap dapat jumpa dengan ramai orang, ibu dan ayah di luar sana. Tak semesti yang dah jadi ibu atau ayah, yang belum lagi bakal pun insyaAllah sama-sama boleh hadiri seminar Parenting Magic 9 Mei ini bersama. Sebenarnya saya tak sabar sebab saya nak belajar daripada Dr. Riza dan juga Ustazah Isfadia, dan insyaAllah saya pun akan kongsi pengalaman dan juga ilmu yang ada sikit tentang keibubapaan. Yang penting we must be hopeful. Kita kena sentiasa berharap dalam mendidik anak-anak, bermula daripada hati yang tenang, hati yang baik dan hati yang jelas ke mana kita nak bawa anak-anak kita ini, insyaAllah. Okay, thank you Mom. I think I better go now. Thank you. Okay Assalamualaikum. everyone. Assalamualaikum. Selamat malam. Ya. Thank you.